Kemudian polis, ada forensik yang datang sebab nak siasatkan ada unsur-unsur pembunuhan ke apa ke. Forensik, polis yang datang cakap begini, dia cakap, puan, bau busuk ni dia akan kekal sampai setahun. Bau busuk yang teramat ni setahun baru hilang. Wanita ni tak percaya. Dia kata mungkin polis ni berlebih-lebih, forensik ni berlebih-lebih je. Tetapi dia kata, ustazah, memang betul, setahun baru hilang bau busuk tu. Dia dengan anak-anak usaha buat pelbagai cara untuk bersihkan rumah tu. Guna klorak, guna alat itu, guna bahan itu, panggil orang cuci, tak hilang bau busuk yang teramat tu. Bau busuk yang teramat, tak tahu nak bayangkan, melekat pada dinding-dinding rumah. Kemudian sebab meninggal seorang diri kan, tak tahu bagaimana keadaan, tak tahu punca dan lain-lain. Setelah itu mayat dibawa ke hospital, dimasukkan dalam peti besi untuk bekukan mayat. Dan ketika itulah dia kata dia menangis dan minta, dan dia tidak ada simpan apa-apa dendam dengan suami. Ini antara pelik. Bukan saya nak, bila wanita ni cerita depan saya, dia kata, ustazah, walaupun dia didera tempoh 20 tahun sampai hari perceraian, sampai selepas, dia tak pernah benci suami dia, dan dia tak pernah tinggi suara, tak pernah marah, tak pernah lawan, tak pernah apa-apa, dan tak pernah sekali pun berdoa minta dengan Allah supaya Allah menurunkan azab ke, supaya Allah mengadili ke, supaya Allah turunkan mudarat ke apa, tak pernah. Sehingga dia tengok mata suaminya terbuka, bekas suami tu terbuka luas tu, masa tu pun dia sebut, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah, ya Allah, janganlah seksa dia, ya Allah, ya Allah, jangan, ya Allah, sampai saat tu. Dan selepas kematian, selepas dibawa ke hospital, tidak ada orang yang nak mandikan jenazah bekas suaminya ni, sehingga dia mengadu dan merayu-rayu, menangis-nangis, sebab tak ada yang sanggup nak menguruskan. Sampai berhari-hari ke berminggu, tak ada siapa yang nak uruskan. Walaupun dah disejuk bekukan, bila keluar bau busuk, teramat busuk, akhirnya dia perlu bayar jumlah yang tinggi, bukan ratus ribu-ribu. Walaupun dia tak ada duit, dia kata, sebab apa? Orang yang nak mandikan tu perlu pakai yang penutup dengan bergas apa semua tu, sebab terlalu busuk. Dan bila mandikan tak dapat sempurna, sebab bila cucuk air ataupun air, kulit tu terus tercabut. Apa yang boleh buat masa memandikan, soalannya guna wipe tisu tu lap gitu je. Begitu juga sukarnya nak cari sampai orang menguruskan ke liang lahat. Orang yang nak angkat, orang yang nak bawa, semua susah. Seolahnya tak ada orang yang nak uruskan. Sebab bau itu, dia kata bau busuk ni, walaupun dah beku, dia bagi gambaran, kalau duduk dalam rumah macam sini, dia kata luar sana bau dah, bukan dekat-dekat, tetapi bau yang sangat dahsyat sampai orang bukan sengaja nak tunjuk dia muntah apa, tapi memang bau yang tidak boleh ditahan. Allahu Akbar. Wanita ini cerita pada saya, tak pernah tulis, tak pernah cerita pada siapa-siapa, bahkan anak-anaknya pun tak tahu keadaan ayahnya, sebab dia tak nak memori anak-anaknya ada begitu, kecuali anak yang teman. Seorang je anak yang tengok. Bahkan ahli keluarga terdekat pun sampai sekarang tak tahu. Cuma dia bagi tahu, mak dia pun tak tahu yang begitu keadaan arwah ni. Yang mana anak-anak minta nak tengoklah arwah ayah last sekali, dia tak benarkan. Dia tak nak anak-anak ada memori yang buruk terhadap ayah mereka. Dia bagi tahu, ustazah, tujuan saya bagi tahu ni ustazah, sebab ada ramai lagi lelaki yang menzalimi isteri. Ada ramai lagi suami yang berkasar dengan isteri, yang mendera isteri. Dan saya harap sangat part saya cerita ni sebarkan. Moga sampailah kepada lelaki-lelaki yang kejam dan zalim. Kerana isteri adalah amanah daripada ilahi. Amanah Allah untuk dijaga, untuk disabar, untuk dididik, untuk dibentuk. Subhanallah. Dia kata biarlah dia yang menghadapi keperitan dan kesakitan tu, sebab dia dah melihat bagaimana keadaan jenazah bila orang yang menzalimi ahli keluarga terdekat. Dan dia berterusan mendoakan pengampunan Allah buat
arwah bekas suaminya. Begitulah dia minta anak-anaknya buat perkara yang sama. Mudah-mudahan kisah itu memberikan pengajaran yang berharga, dan mudah-mudahan kisah ini sampailah kepada mereka yang melakukan hal yang sama. InsyaAllah, mudah-mudahan.